Hai, Assalamualaikum. Saya Ruzaimi Rashid daripada Kulaan Pusaka. Ini adalah koleksi-koleksi pusaka Banjar saya. Jadi saya ucapkan terima kasih kerana sudi hadir. Okey, ini kita ada parang Kajang Rungku, ujung pedang. Di atas tu adalah pedang Jenawi Banjar. Ini nabur, koleksi saya nabur. Okey. Dan juga ini parang-parang Sumatera. Ini adalah lemping Banjar. Ini adalah badik-badik Banjar. Okey. Dalam tu adalah keris-keris antik Sumatera dan juga Bugis. Yang ujung ni Beko Banjar. Ni antara keris-keris buatan Empu Amin lah. Ya. Dan juga pisau Banjar. Ni antara parang-parang Banjar, parang bungkul, parang lubuk. Gulung-gulung Jawa. Ni parang bungkul. Senjata-senjata sembunyi. Boleh kita saya bertanyakan tentang bagaimana asal usul pusaka Banjar? Okey, terlebih dahulu saya ingin ucapkan terima kasih kepada Tuan Yusri sebab sudi hadir ke teratas saya. Jauh datang kan. Jadi sebenarnya kalau untuk ceritakan mengenai asal usul pusaka Banjar ni, sebenarnya saya bukan orang yang layak lah. Okey. Jadi apa yang saya tahu tu insya-Allah saya boleh cuba kongsikan. Dan sebelum saya bercerita lebih lanjut ni, saya ingin meminta kebenaran lah kepada abang-abang senior kita, terutama di Kalimantan Selatan. Saya minta maaf andai kata kalau saya ada terbagi salah info dan sebagainya. Harap diperbetulkan lah. Jadi apa yang saya tahu ini melalui daripada perkongsian rakan-rakan di Kalimantan Selatan dan juga apa yang saya dengar melalui buku yang saya baca lah. Okey, berkenaan dengan pusaka Banjar ni, okey, sebelum kita bercerita berkenaan dengan pusaka, kita kena berbalik kepada sejarah dahulu. Sejarah dia. Ya, betul. Jadi bila istilah sejarah ni, maksudnya Banjar ni dia mempunyai revolusi sejarah ni tersendiri. Okey, dia bermula daripada kita ambil erti kata lainnya ada iaitu asal usul. Asal usul. Jadi mula-mulanya yang kita tahu, yang kita kenal adalah Banjar. Betul, kerajaan Banjar. Jadi sebelum Banjar tu apa kerajaan tu? Iaitu kerajaan Daha. Jadi kerajaan Daha pada Diva pada Nan Serunai. Yes, Nan Serunai. Jadi kerajaan Nan Serunai ini asalnya daripada penghijrahan daripada kerajaan bangsawan Sriwijaya sebenarnya. Bangsawan Sriwijaya. Daripada penduduk Sriwijaya tu datang ke Kalimantan. Jadi diorang berhijrah, diorang berkahwin dengan penduduk setempat. Jadi di situlah revolusi yang berlaku. Terutamanya revolusi senjata. Jadi daripada kerajaan Sriwijaya itu datang, dan ada juga daripada Bugis datang, Majapahit datang, dan secara tak langsung kat situ akan terjadinya revolusi pusaka. Okey, kalau saya nak kupaskan amat panjang sebenarnya bang. Amat panjang sebab Banjar ni sendiri mempunyai pelbagai jenis senjata. Pelbagai jenis senjata, iaitu kita ambil senjata asasnya iaitu parang, keris ataupun senjata sembunyi lah, senjata rahsia. Senjata rahsia seperti badik dan sebagainya. Dia punya trademark dia kat sini adalah parang. Ya betul, parang. Jadi parang-parang Banjar ni amat banyak lah bang. Antara parang-parang yang kita selalu dengar iaitu parang bungkul. Ya, bungkul. Bungkul ni tidak lari di kalangan orang Banjar sendiri.
Jadi selain daripada bungkul, dia ada parang kajang bungkul, pacat gantung, kemudi singkir, lagi kita ada parang nabur. Adakah Tuan Rozami parang-parang tu semua ada dekat koleksi Tuan Rozami? Tak adalah semua, tak semua lah, tapi ada lah. Nanti adalah kita boleh tengok sikit lah. InsyaAllah kan. Jadi berkaitan dengan parang pula, kita balik kepada keris. Jadi keris banjar ni sebenarnya dia punya banyak pengaruh bang sebenarnya. Banyak pengaruh. Ya. Antara pengaruh utama ni iaitu pengaruh Bugis dan juga Jawa lah. Tapi kalau asal usul Banjar itu sendiri, okey, kerisnya hanya ada satu jenis iaitu keris sampana. Keris sampana. Ya, sampana ini dia ada sampana cerita, okey, keris sampana daun, sampana pucuk, lagi sampana. Jadi keris sampana ni mengikut apa yang dikatakan oleh kolektor Kalimantan Selatan, keris Banjar yang tidak mempunyai pengaruh asimilasi budaya ni hanyalah keris sampana. Keris sampana. Ya, betul. Seperti yang kita sedia maklum, balik kepada yang saya ceritakan sebentar tadi, itu pusaka Banjar ni cukup banyak lah. Jadi bila cukup banyak, makanya pembuatan baru tu banyak terhasil. Banyak terhasil, maka bila banyak terhasil, banyaklah yang membuatnya. Jadi di Banjar sendiri ada ramai sangat pandai-pandai besi. Dan antara pandai besi ni memang inilah sumber pencarian diorang lah. Mereka untuk orang cakap meneruskan kelangsungan hidup lah. Jadi antara empu yang terkenal, yang paling terkenal sekali kalau pendapat saya, iaitu Empu Amin atau dikenali sebagai Empu Berambut Perak. Empu Berambut Perak. Ya, betul. Ini dia yang berambut perak ni adalah orang Banjar sendiri yang menggelarkan dia. Tapi kalau daripada Anugerah Sultan Banjar pada tahun 2003 dipanggil iaitu Empu Tosan Haji Saradipa Kasta Diraja. Betul banyak. Empu Tosan Haji. Kenapa dia dapat gelaran Empu tu sendiri? Empu Amin ni lahir daripada keturunan pandai besi juga. Maksudnya generasi dia lah. Generasi dia daripada moyang dia dulu, sebelumnya tu dulu memang pandai besi dan bawa kepada diri dia sebagai pandai besi. Jadi bila dia meneruskan legasi ayah dia dalam membuat pusaka-pusaka Banjar, barang dan sebagainya. Jadi dia mempelajari lagi, memperhalusi lagi cara pembikinan keris ni dekat Jawa bang. Dekat Jawa. Jadi dia belajar dengan seorang empu, iaitu empu tu diberi nama Haji Ibrahim. Ataupun dikenali sebagai Empu Mogono. Dia belajar kat sini, dia belajar ke Jawa tu selama 5 tahun bang. 5 tahun. Jadi dia belajar dengan 5 tahun dengan Haji Ibrahim atau dikenali sebagai Empu Mogono ni. Lepas tu dia balik ke Banjar. Dia berbalik ke Banjar dan Empu Amin katam dengan teknik leburan besi. Maksudnya mengikut apa yang disampaikan oleh empu dari video call lah. Sekarang zaman dah canggih. Dia cakap dia khatam dari segi leburan. Jadi maknanya keris dia ni, kalau kita tengok hasil leburan besi tu unik sikit lah. Ada juga empu-empu lain kat sana. Ada bang. Ada contohnya macam kalau macam pandai besi Ahmad Singh kan. Ahmad Singh ataupun ada pandai besi di Kandangan. Dan kebanyakan pada pandai besi sana diorang tak buat keris bang. Diorang buat parang. Maksudnya parang. Ada yang buat keris, tapi keris tu pakem dia tak secantik Empu Amin. Pasal apa? Empu Amin ni mungkin dia dah belajar dekat Jawa, dengan keilmuan yang dia belajar dengan Empu Haji Ibrahim tu, dia bawa datang ke tanah Banjarmasin. Jadi maka keris-keris yang terhasil ni menepati cita rasa Nusantara. Kebanyakan yang datang sini, maksudnya yang pernah memahari keris dengan saya, kebanyakannya adalah kolektor dan juga yang ada keturunan
keturunan yang berdarah Banjar lah. Itu ya. Jadi ramai yang mencari keris, dan ramai juga yang mencari parang. Tapi kalau yang selalunya, maksudnya yang selalu bertanya adalah keris lah. Keris buatan daripada Empu Ami. Tadi tanya keris lah, datang dia cakap keris, ada keris Banjar macam tu. Sebab tak ramai kot mungkin, atau keris tu memang susah nak dapat daripada seller-seller yang ada. mungkin sebab sebenarnya orang Banjar ni dia banyak mendiamkan diri. Mendiamkan diri maksudnya dia simpan. Maksudnya dia simpan, dia tak komersial. Jadi bila kita cuba, maksudnya kita ada berkawan dengan sana, orang sana, generasi itu dah berubah. Jadi mereka dah bersikap open. Dah bersikap open minded. Jadi demi untuk melestarikan pusaka diorang, jadi saya mengambil inisiatif lah untuk memperkenalkan pusaka Banjar di Malaysia. Jadi pusaka Banjar ni bukan sekaja keris. Sebenarnya orang Banjar ni cukup banyak pusakanya yang harus kita lihat, terutamanya parang. Okey, sebenarnya arti kata lainnya iaitu pantang larang tu tak adalah dengan jelasnya pantang larangnya. Dia lebih kepada satu kepercayaan di mana kita harus menghargai sesuatu warisan kita. Jadi bila disebut sebagai penghargaan itu, istilah harga penghargaan, jadi kita mestilah menghargainya. Maksudnya kita janganlah letak sesuka hati. Kita janganlah macam melangkahi ke, ataupun kita sekadar melempar-lempar. Mungkin kalau budak-budak tengok tempat tu terlampau dekat atau terlampau rendah, dia orang boleh ambil, maka dia boleh cederakan kadang-kadang keselamatan. Tapi ada juga maksudnya orang cakap kepercayaan orang Banjar sendiri, iaitu macam keris ke ataupun parang ke, jangan diletak di atas bantal. Di atas bantal. Takut nanti orang cakap dia punya sifat energi keris itu sendiri tidur. Itu kepercayaan orang. Kepercayaan. Jadi sebab orang Banjar ni cukup cermat dan cukup teliti berkenaan dengan ilmu wasi besi sendiri. Jadi yang itu kalau saya huraikan lagi mungkin lagi panjang lah. Tapi setiap suku-suku ni ada kepercayaan dan pantang larang yang berbeza. Jadi parang bungkul ni dia punya kepala dia ni besar depan, okey, dan dia akan mengecil hingga ke bawah. Jadi bahagian bawah ni dia tak tajam dia tak tajam, okey, tak tajam. Kalau macam parang-parang Jawa yang lain ke kat sini tajam, yang ni tak tajam. Yang ini kita panggil ni kaning warik. Dan ini ada pamur lintang pemungkus kan. Jadi ini bungkul lah, parang bungkul. Yang ini pula adalah parang bungkul warik mengantuk. Parang bungkul warik mengantuk ni dia lebih kurang macam parang bungkul tadi. Cuma dia ada bahagian atas ni besar dan dia membongkok hingga ke bawah. Jadi dia kalau kita tengok daripada sisi tepi ni, dia seperti seekor monyet yang sedang duduk sambil mengantuk. Sebab tu nama dia parang bungkul warik mengantuk. Jadi parang bungkul warik mengantuk ni adalah parang yang digunakan oleh keturunan Banjar dulu dalam melawan penjajah di Malaysia maupun di Kalimantan Selatan. Ini pun salah satu variasi parang lubuk, iaitu parang bahari orang Banjar. Jadi kalau kita tengok parang lubuk ini, dia punya ciri dan tempaan dia kat sini seperti kulit buaya, sisik buaya lah, senang cerita, sisik buaya. Jadi sebenarnya orang Banjar ni kalau kita lihat, amati jenis-jenis pusaka dia ni, dia tak lari dengan alam semesta. Sebagai contoh, orang Banjar dia ada parang nabur, kita ambil contoh nabur pipih, nabur lais, pacat gantung, warik mengantuk. Itu semua nama-nama, istilahnya nama-nama alam semula jadi.
Jadi kalau kita tengok begitu juga dari segi Pamur dia pun tidak lari dengan filosofi yang berkaitan dengan alam semula jadilah. Ini salah satu parang bahari, parang duduk. Ini ambang, parang ambang. Jadi parang ambang ni besi hitam, okey, bahari. Kalau kita perasan daripada sisi dia ni, ini sisi dia ni rata, dan sebelah sisi ini tidak rata. Dia ada melengkung sedikit, melengkung. Dia dah lebih kepada mandau. Kalau kita tengok ciri khas mandau pun, dia satu sisinya rata dan satu sisinya dia agak, apa orang cakap, agak curam sikit lah. Dia ada curve dekat sini. Dengan erti kata yang lain, katakan kalau dia melibas kepala orang, kepala tu akan putus. Sebab apa? Sebab daripada seni pembuatan dia kat sini yang melengkung ni akan mematikan urat-urat tengkuk. Itulah variasi parang ambang, ambang untuk Banjar lah. Begitu juga dengan mandau. Ini parang cukup sebenarnya cukup ringan dan juga tak panjang bang. Jadi memang sesuai dalam keadaan di hutan ke dan sebagainya. Inilah sangat-sangat fleksibel lah senang cerita bang. Okey. Ini adalah kemudi singkir bang. Kemudi singkir. Jadi kalau contohnya orang-orang Banjar yang ada di Malaysia ni ada jumpa parang macam ni, okey, namanya adalah kemudi singkir. Dia punya mata dia agak mencerung ke bawah, seakan-akan seperti parang Dayak, tapi dia punya ornamen dia tak ada, dia flat je, okey. Dan yang paling penting ciri khas parang Banjar ni dia di sini bang. Dia tak akan ada sisi tajam. Maksudnya dia ada kaning warik dekat sini. Kaning warik ni dipanggil kaning warik lah. Maksudnya ni sesuai untuk dipegang, dipusing-pusing dan sebagainya lah. Ni namanya parang kemudi singkir. Ini nabu Trijang Soka ataupun dikenali sebagai nabu buaya sapit. Ini antara koleksi yang langka lah. Nabu dia macam ni, tajam dua sisi dan dia agak melengkung. Dia ada ciri khas Banjar iaitu kat sini lah. Dia punya Banjar dia. Ini dia punya telembang. Ini telembang nabu Trijang Soka ataupun dikenali sebagai nabu buaya sapit. Ini pun salah satu ciri nabu juga. Seakan-akan macam buaya berudang dan dia ada pamur. Ada pamur kat sini. Kalau sini kita panggil pamur awan. Pamur awan. Pamur awan dan dia terlembang. Kuningan dia full. Kuningan full. Memang khas untuk berperang lah. Maksudnya sangat padu lah kan. Ini nabur ataupun parang salin. Parang salin ataupun panggil nabur salin alai ataupun parang alai pun boleh juga lah. Ada yang panggil belanak, parang belanak, nabur belanak. Ini dia ada berkalimah lah. Maksudnya ada pewafak. Sebab apa wafak ni, orang Banjar ni dia tak lari dengan ilmu wafak. Sebab ilmu wafak ni amat dekat di hati orang Banjar sebenarnya hingga ke hari ini. Antaranya yang banyak mengembangkan ilmu wafak ni adalah guru sekumpul, arwah guru sekumpul. Jadi ada ilmu-ilmu tu masih lagi diamalkan oleh orang Banjar di Kalimantan Selatan lah. Cuma dekat Malaysia ni wallahualam saya kurang tahulah. Boleh saya tengok parang nabu yang tuan kata seakan-akan macam parang dari pedang dari Turki tu. Ini kan? Ya betul. Apa ciri-cirinya tuan kalau ataupun sejarahnya parang nabu ni tuan? Okey, ini
yang mengikut apa yang saya tahu, yang dikongsikan oleh sahabat-sahabat saya di Kalimantan Selatan dan juga daripada apa yang pembacaan saya, ketika kerajaan Daha dijatuhkan, iaitu sultan pertama, iaitu Sultan Surian Shah. Dia nak membuka satu kerajaan baru. Jadi setelah pengislaman oleh penduduk Banjar ketika itu, nak membuka satu negara Islam, makanya dia kena ada maksudnya keizinan ataupun pengesahan daripada kerajaan Ottoman pada ketika itu, Osmaniyah. Jadi kerajaan Osmaniyah membenarkan bahawa Sultan Surian Shah ni membuka satu kerajaan dikenali sebagai kerajaan Banjarmasin. Banjarmasin. Maka di situ sebagai tanda hati untuk membuat satu kerajaan baru, dan of course kerajaan baru kena ada tentera dan pasukan-pasukannya. Maka kerajaan Osmaniyah menghadiahkan parang nabur atau dikenal parang nabur ni. Jadi ciri-ciri nabur ni dia seakan pedang Arab lah, seakan pedang Arab. Jadi itulah ciri-ciri khas parang nabur ni. Banjar itu sendiri kerisnya tak banyak bang. Dia keris dia hanya ada sampana cerita, sampana pucuk, dan keris sampana lurus. Jadi keris sampana ni adalah yang tidak ada variasi, maksudnya asimilasi budaya dengan Bugis dan Jawa. Sampana. Okey, yang kat tangan saya ni adalah keris Banjar. Keris Banjar dipanggil sepukal. Sepukal. Ini sepukal. Sepukal sari. Ciri khas keris Banjar ni, kalau keris sepukal dia ujungnya mesti runcing. Dia kena runcing. Ini ciri khas keris Banjar lah, ujungnya runcing, dan juga dia punya ekor cicak dan juga dia punya gandik dia kena macam ni lah, agak melebar sedikit berbanding dengan keris-keris Melayu yang lain. Ini antara ciri khas keris Banjar. Ini yang pertama, saya tunjukkan satu lagi. Hulu dipanggil Putri Menjanguk. Hulu Putri Menjanguk. Sampai biji ampalam. Kili-kili. Kalau kita panggil doko, Banjar panggil kili-kili. Ada pamuk. Ni kita panggil pamuk saluang mudik. Kalau di sini panggil kurisi. Lepas tu dia ada ketandaan. Kalau ketandaan begini biasanya orang panggil Putri Junjung Buih. Seperti seorang puteri yang sedang keluar lah, kalau kita tengok ketandaan Putri Junjung Buih. Okey tuan-tuan, rasanya kita dah ada penghujung acara kita ataupun kita punya diskusi. Jadi mungkin ada pesanan atau kata-kata tuan Rozami kepada peminat kolektor-kolektor pusaka Banjar ni, mungkin adalah yang tuan nak sampaikan, silakan. Sebenarnya pesanan saya ni secara keseluruhan, tak kira peminat pusaka Banjar ke, Bugis ke, Jawa ke dan sebagainya. Jadi istilah katanya iaitu pesanannya kita menaikkan balik budaya Nusantara kita, di mana kita ni sebagai orang Melayu, kita kena tahu budaya kita. Walaupun kita ni orang cakap kerja waimah sekali mana pun, profesional macam mana pun, jadi nama pun Melayu, kita mesti tahu bahawa orang Melayu ini punya ciri-ciri budaya dan seni warisan yang harus kita pelajari
dan harus kita raikan. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang bila lagi? Betul Betul lah lah. pesanan dia. Bagus sangat pesanan tu. Ah. Jadi jangan lupa like, share and And subscribe. subscribe.